Alright, tuan-puan, kita masuk ke peringkat ketiga. Saya akan huraikan lebih berkaitan dengan tata cara ataupun syarat-syarat terkini lah berkaitan dengan pengurusan aset alih. Okey, sebelum tadi kita dah bincang di bawah PP bilangan 5 tahun 2007, yang mana syarat tu agak confuse lah di kalangan pegawai aset mahupun ketua jabatan mahupun rakan-rakan kita yang lain yang tidak, apatah lagi mereka tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset alih. Okey, mulai 2015 ketika itu Kementerian Kewangan mengambil inisiatif untuk merangkumkan segala perkeliling yang ada di bawah keluaran Kementerian Kewangan di dalam bentuk portal khas dipanggil 1PP. Kalau tuan-puan boleh ingat, tahun 2015, sekitar 5 tahun dahulu. Jadi saya spesifikkan tajuk kita masih di dalam pengurusan aset alih, yang mana buka kuasa 1/1 tahun 2015 keluarlah syarat lain di dalam TPA yang sedia ada 2007 di-upgradekan dengan penambahbaikan yang lebih berhemah dan murni sebenarnya tuan, lagi mudah, iaitu dengan TPA baru buka kuasa 1/1 2015, aset alih masih terbahagi kepada dua, dipanggil harta modal si abang, walau bagaimanapun untuk si kakak 2007 dipanggil inventory. Sekarang mulai 2015 dipanggil aset alih bernilai rendah lah, ringkasannya ABR. Harta modal ni kita panggil HM lah, harta modal. So si kakak ABR. Syarat dia seperti seawal saya tulis di whiteboard ini, samalah untuk, sebenarnya dia buka kuasa 2015. Semudah syaratnya, aset itu diperoleh pada kadar RM2,000 ke atas, maka terus sahaja kita rekodkan, kita uruskan di bawah tata cara pengurusan aset alih spesifik harta modal. Okey, berlawanan dengan si kakak, aset itu dibeli RM2,000 ke bawah, maka tata caranya seawal rekodnya, istilahnya dipanggil aset alih bernilai rendah, maka semudah kita rekodkan di bawah Q3 lah tuan-tuan. Okey, kalau ikut cara yang baru Q3. Saya tambah dulu bagi pemahaman sama-sama. 2015, aset alih terbagi pada dua, harta modal dan aset alih bernilai rendah. Okey, QPA-nya untuk harta modal dipanggil QPA 2 juga, sama. Okey, seperti 2007. Berbanding namanya saja untuk inventory, dipanggil pula aset alih bernilai rendah. Syaratnya sama, RM2,000 ke bawah. Okey, QPA-nya, nombor QPA pun sama dengan 2007, QPA 3 juga. Tetapi berita baik, mulai 2015, QPA 2 untuk harta modal mahupun QPA 3 untuk aset alih bernilai rendah, kedua-dua QPA ini telah ada format penyelenggaraan. Justru mulai 2015, klasifikasi ataupun kategori aset itu semudah kita nak pecah kepada harta modal ataupun aset alih bernilai rendah, hanya sekadar kita sandarkan kepada nilai perolehan asal. Okey, tapi Encik Mio, kalau aset itu bawah 2,000 tapi perlu penyelenggaraan berjadual, adakah kita kena rekod dalam QPA 2? Jawapannya tidak, kerana QPA 3 pun dah ada format untuk kita rekod juga. So maksud di sini, semudah, ataupun jangan fikirlah yang ni memang susah. Jadi semudah kita pegang nilai perolehan asal saja untuk menentukan sama ada harta modal ataupun aset alih bernilai rendah. Justru selepas itu kita rekodlah ke dalam QPA 2 surat beranaknya maupun QPA 3. Semudah itu tuan-tuan. Syarat-syarat lain boleh juga terpakai kepada dua-dua tu, mengikut jenis-jenis aset itu sendiri. Tak ada isu lagi ketika tadi saya bagi contoh potret, permaidani dan sebagainya. Kalau lebih pada 1,000 pun kira inventory. Yang tu dulu 2007. Sekarang ni potret yang sama tuan-tuan, kalau kata pejabat saya beli pada harga 1,800, jadi pejabat saya akan rekod di bawah ABR. Potret yang sama itu juga pejabat tuan-puan beli pada harga RM3,000 dan tuan-puan rekod sebagai harta modal QPA 2. Kita pegang syarat nilai perolehan asal sahaja. Saya habiskan dulu dengan penerangan seterusnya. Mulai 23 April 2018, TPA ini berevolusi sekali lagi. Okey, buat kuasanya 23 April 2018. Sekarang ni kalau kita boleh search, inilah peraturan yang buka kuasa sekarang ini di dalam www.treasury.gov.my. Okey,
Syarat yang sama juga kita pegang pada 2015, semudah nilai perolehannya RM2,000 ke atas ataupun RM2,000 ke bawah, menentukan ia adalah harta modal ataupun aset ahli bernilai rendah. Tetapi nombor QPA-nya, nombor surat berangaknya berubah. Harta modal kita pakai QPA 3, seterusnya aset ahli bernilai rendah QPA 4. Itu sahaja, nombor sahaja. Dan sudah pasti nama surat beranak tu dah berubah lah, tetapi formatnya hampir sama 2018 dan 2015. Okey, kita masuk ke sesi akhir. Saya nak gulungkan berkaitan dengan, walaupun saya sebut seawal tadi 3 beradik, tapi kita nak cerita tentang aset alih dulu tuan-tuan. Pemahaman kita perlahan kelas dewasa. Jadi aset alih ni terbagi kepada 2, si abang dan si kakak. Soalan dia, seawal nilai RM1,000 ke atas, RM1,000 ke bawah pun agak confused. Apatah lagi sekarang ni RM2,000 ke atas maupun RM2,000 ke bawah. So, peserta selalu tanya, Encik Mio, kalau RM2,000 cukup? Ngam-ngam? Kami nak rekod bawah-bawah. Kelas kita, kelas pengurusan kewangan tuan-tuan, dia tak boleh kelabu, hitam atau putih. Kelabu tak jadi. Kelabu, kulit saya bolehlah kelabu, tapi hitam atau putih. Jadi semudah, kalau RM2,000 cukup, atau mana? RM1,999.99 aset alih bernilai rendah. Pegang. Itu saya rasa tuan-tuan dah putih ataupun hitam, tak boleh kelabu. Okey. Berbanding dengan iklan, teaser, mungkin dalam klip video yang akan datang, ini sebagai penutupnya. Seawal tadi kita nak cerita 3 beradik, jadi teasernya tentang stok lah. Si adik, stok ni sama dengan unit. Adik, kita faham kalau adik ni dia ada special treatment lah daripada ibu bapa. So unitnya, stok ni, teaser bagi klip-klip akan datang, dia tak terikat pun dengan nilai. Yes, kebanyakan stok memang bawah 2,000 ataupun dulu memang banyak bawah 1,000. Yang saya pegang sekarang pun stok confirm dalam RM2.5 satu, ataupun mungkin RM1.80 satu. Tetapi stok juga ada lebih daripada RM2,000, lebih daripada nilai harta modal. Ada? Contoh, sebagai penutup kepada kelas kita, contoh stok yang bawah 2,000 seperti yang saya pegang ni, bawah 2,000. Okey, kalau tuan-tuan beli cover plastik ni saja pun confirm bawah 2,000. Okey, plate sekeping saja confirm bawah 2,000. Okey, dan contoh stok yang lebih 2,000. Nyak tuan-tuan, saya bagi contoh satu. Apa dia? Tayar traktor, backhoe, korek longkang rumah kita. Tayar tu memang lebih 2,000. Tengok brand lah, tengok bunga dia lah. Satu contoh yang mungkin lebih nampak, dulu torpedo yang ada dalam kapal selam, stok besar daripada Toyota Avanza. Harta modal. Dulu torpedo tu dengan saiznya pun memang besar daripada harta modal. Nilainya pun confirm bukan 70,000, tetapi ia adalah stok. Sekian, saya tutup pengurusan aset alih spesifik kepada 3 beradik. Kepada elemen-elemen seterusnya di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.